Jadi nak kenal fi'il madhi berakhir dengan ta fa'il. Macam mana nak kenal ta fa'il? Ta, ti, tu, tuma, tum, tunna. Huruf sebelumnya berbaris sukun. Tuan-tuan. Ta makna dia anta. Ti makna dia anti. Tu maknanya ana. Ta makna anta. Anta kamu seorang. Anti kamu seorang perempuan, kan? Anta, anti. Unta tak ada, tuan-tuan. Unta lain. Jadi anta, anti, ana, saya. Ambil itu cukup, kan? Jadi tuan-tuan, ma di sini memberi maksud nafi. Selepasnya nak kenalnya, selepasnya fi'il madhi. Nak kenal fi'il madhi, salah satu daripadanya kena kenal ta fa'il di akhirnya. Nak kenal ta fa'il, huruf sebelumnya sukun. Okey, baik. Jadi ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Tiada aku hadir mereka itu akan jadi 7 langit dan bumi, dan tiada jadi diri mereka itu. Tuan-tuan, ayat ini merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang asal usul ketika mana Allah siap menciptakan Adam alaihi salam. Apabila Allah siap selesai menciptakan Adam alaihi salam, Allah sebut dalam ayat itu, ayat sebelum ni, 2 makhluk yang main peranan. Makhluk yang pertama namanya apa? Malaikat. Makhluk yang kedua namanya Iblis, kan? Apabila Allah selesai ciptakan Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Kamu kena patuh kepada Adam. Fasajadu. Malaikat patuh sujud. Jadi malaikat patuh kepada perintah Allah. Iblis, illa iblis. Malaikat iblis, dia tidak patuh kepada perintah Allah. Jadi manusia ini dia dipengaruhi oleh 2 makhluk ni. Siapa-siapa yang dipengaruhi dengan bisikan malaikat, maka dia akan mengerjakan perkara-perkara ke arah ketaatan kepada Allah. Siapa-siapa yang melakukan kemaksiatan derhaka kepada Allah, bererti dia mengikut dan dia mendengar bisikan iblis. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa iblis tidak sujud kerana iblis adalah di kalangan jin. Jin yang telah fasik kerana mereka melanggar fafasaqa an amri rabbih. Mereka telah melanggar perintah Tuhannya, maka dia termasuk di kalangan golongan yang fasik. Golongan yang fasik adalah orang yang ikut iblis. Tidak sepatutnya kita, Allah nak bang di sini, tidak sepatutnya kita mengikut bisikan iblis dan anak cucunya. Sebab tu Allah kata, afatattakhizunahu wa zurriyyatahu min duni, afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni. Maka apakah kamu jadikan iblis itu dan anak cucunya sebagai awliya, sebagai ketua, sebagai ikutan selain daripada aku, kata Allah. Maksudnya, tidak sepatutnya kamu jadikan iblis itu sebagai pemimpin ataupun sebagai ikutan. Dan Allah habaq secara jelas sebab apa iblis ini jangan ikut. Kerana iblis adalah merupakan adun. Wahum lakum adun. Sedangkan mereka iblis itu merupakan musuh bagi kamu.
Dan siapa yang ikut jejak langkah dan arahan iblis, maka itulah seburuk-buruk manusia. Bi'saliz zalimina badala. Seburuk-buruk bagi orang yang zalim adalah orang yang menukarkan. Menukarkan apa? Ketaatan sepatutnya taat kepada Allah, tapi taat kepada iblis. Orang yang taat kepada iblis itulah seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia. Jadi ayat yang seterusnya, Allah nak menguatkan lagi, nak habaq kepada kita, tidak sepatutnya kamu hai manusia mengikut jejak langkah dan mendengar bisikan iblis. Kerana apa? Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Tidak aku hadir mereka itu akan jadi 7 langit dan bumi. Ketika mana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tak panggil pun iblis ini untuk menyaksikan ataupun untuk memberi pertolongan ataupun ada kata sekutu. Aku tak jemput pun, aku tak panggil pun, aku tak habaq pun kat mereka ni ketika mana aku ciptakan langit dan juga bumi, dan tiada jadi diri mereka, dan juga pada ketika itu mereka pun tak ada lagi. Mana-mana makhluk ketika itu pun tak ada lagi. Yakni ketika Allah Ta'ala jadi langit dan bumi, dan diri makhluk itu jin zuriatnya dan malaikat dan makhluk sekalian tiada hadir kerana sekalian itu belum ada. Jadi ketika mana Allah ciptakan langit dan bumi, siapa-siapa pun Allah tak minta tolong. Siapa-siapa pun tak ada lagi. Belum ada. Kemudian dia kuatkan lagi dalam kitab ni. Belum ada. Dia sebut wujud. Wujud ni ada. Jadi siapa-siapa pun tak wujud lagi. Siapa-siapa pun tak ada lagi. Maka betapa layak diambil mereka itu perbuat syirik, sembah ganti Allah. Maka tidak sepatutnya kita ini jadikan iblis sebagai ikutan taat kepada bisikan iblis. Wa ma kuntu muttakhizal mudillina ududa. Dan tiada ada aku itu ambil orang yang dalalah, orang yang sesat, dalalah sesat. Dan tiada ada aku itu ambil orang yang dalalah itu berbuat pertolongan. Allah kata tidak sepatutnya bagi aku ambil orang-orang golongan yang sesat ni sebagai pertolongan, sebagai penolong aku pada menjadikan makhluk, kerana aku kaya daripada makhluk. Jadi Allah juga menafikan, aku tak sepatutnya bagi aku, kerana aku ni adalah yang kaya sekali. Aku tidak memerlukan sebarang pertolongan daripada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tuan-tuan, ayat ini kata ahli tafsir merupakan ayat taqrir wa taubih lil musyrikin. Maksudnya apa? Ayat yang berbentuk teguran dan celaan. Tegur, celah pun celah. Taqrir wa taubih. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk celaan dan juga berbentuk teguran kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, ayat yang seterusnya Allah sebut sedikit keadaan golongan orang-orang yang menyekutukan Allah ketika mana dihimpunkan di padang mahsyar. Wa yauma yaqul, dan sebut olehmu hari-hari yang berfirman Allah Ta'ala, yaitu hari kiamat. Jadi wa yauma yaqul, dan pada hari kiamat nanti, yaqul, Allah berfirman. Apa dia firman Allah? Nadu syuraka'i alladhina za'amtum, seru oleh kamu
hai sekalian kafir akan segala syirik aku. Jadi Allah menyeru ketika mana seluruh manusia berhimpun di padang mahsyar. Seru siapa? Seru orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain daripada Allah, orang yang sembah berhala. Za'amtum, yang kamu menganggap berhala itu sebagai Tuhan. Kamu yang sembah selain daripada Allah, Allah seru di padang mahsyar ni, hampa panggil mereka tu. Panggil apa? Untuk menyelamatkan kamu daripada dikenakan azab. Jadi disebut di sini, dan sebut olehmu hari-hari yang berfirman Allah Ta'ala, yaitu hari kiamat nanti, nadu syuraka'i alladhina za'amtum, seru oleh kamu hai segala kafir, hai segala kafir akan segala syirik aku. Orang yang menyekutukan aku ini, menyekutukan apa? Allah sebut asnam. Orang asnam ni makna dia berhala. Yang kamu dakwa kata syirik aku itu, orang yang sembah berhala, bermakna dia menyekutukan Allah, bermakna dia mensyirikkan Allah, bermakna dia menganggap berhala itu telah bersekutu dengan Allah, supaya syafaat melepas kamu daripada azab aku. Jadi minta tolonglah kepada berhala untuk menyelamatkan kamu daripada azab yang Allah akan timpakan kepada mereka. Fada'auhum, maka seru mereka itu akan mereka itu segala asnam, minta tolong syafaat. Jadi apabila Allah seru mereka, hampa kena minta tolong kepada berhala-berhala yang kamu sembah dulu ni. Fada'auhum, mereka pun seru, cari berhala-berhala tersebut, cari selain daripada Allah yang mereka sembah di atas muka bumi ini. Apabila mereka cari, mereka minta, falam yastajibu lahum, maka tiada jawab mereka itu asnam bagi mereka itu yang sembahnya, kerana mereka itu batu. Jadi tuan-tuan, asnam berhala yang mereka sembah tak jawab. Sebab apa? Sebab batu, tuan-tuan. Sebabnya asnam itu merupakan batu atau kayu atau makhluk yang kuasa melepas dirinya daripada azab Allah. Ya, tuan-tuan, mereka tidak mendapat sebarang jawapan dari berhala-berhala. Bukan sahaja dari berhala. Kalau orang itu patuh tunduk kepada manusia pun, manusia sendiri pun akan lari. Dia sendiri pun tak mengaku bahawa orang itu patuh dengan cakap dia. Siapa-siapa pun pada hari tersebut tidak bersuara apabila mereka diminta untuk memberi pertolongan. Jadi tuan-tuan, Allah sebut di penghujung ayat ini, apabila berhala-berhala tersebut falam yastajibu lahu, tidak memperkenankan apa seruan tersebut, wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadi antara mereka itu antara apa? Asnam dan sembahnya itu dinding tempat kebinasaan, satu padang dalam neraka. Tuan-tuan, Allah jadikan di antara penyembah berhala dengan berhala itu, Allah jadikan di antara penyembah dengan yang menyekutu, yang benda yang disekutukan itu, jadikan apa? Jadikan mawbiqa. Apa maksud mawbiqa, tuan-tuan? Yang pertamanya di sini diterjemahkan sebagai dinding tempat kebinasaan. Satu dinding maksudnya tempat yang memisahkan di antara penyembah dan benda yang disembah itu. Itu satu. Dan mawbiqa itu dinding yang memisahkan di antara orang yang menyembah dengan objek yang disembah itu.
Dan maubiqah itu merupakan padang dalam neraka. Dan dia merupakan satu padang dalam neraka. Itu satu pandangan yang disebut dalam kitab ini. Itu merupakan pandangan daripada Imam Qatadah. Kalau tuan-tuan baca kitab Tafsir Ibn Katsir, tafsiran ini merupakan pandangan daripada Imam Qatadah. Imam Qatadah kata wadiyan fi jahannam. Yang dimaksudkan dengan maubiqah ini adalah satu lembah yang terdapat dalam neraka jahannam. Kata Ibnu Abbas pula, yang dimaksudkan dengan maubiqah ini adalah muhlikan, satu tempat untuk membinasakan orang-orang yang menyembah berhala. Dan orang-orang yang menyembah berhala ni tuan-tuan, yang mereka menyekutukan Allah dalam neraka yang disebut khusus oleh Imam Qatadah sebagai neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam itu sendiri ada orang yang beriman. Oleh kerana nak menghabiskan dosa-dosa, nak menyucikan dosa-dosa untuk dia masuk syurga, mereka juga masuk neraka Jahannam. Tetapi Allah asingkan di antara orang yang sembah berhala dengan orang yang beriman yang ada dalam neraka. Sebab itu di sini kata waja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka orang yang sembah berhala dan orang yang tak sembah berhala, yang sembah Allah, ada maubiqah. Allah khususkan maubiqah itu yang neraka Jahannam itu khusus kepada orang-orang yang menyembah berhala. Dan di antara, kata Anas bin Malik, di antara siksaan yang ada dalam neraka ataupun dalam maubiqah ini adalah berbentuk lemah dalam qayhin wadamin, dalam lautan darah dan juga muntah. Ini di antara siksaan yang terdapat dalam neraka maubiqah, neraka Jahannam yang disebut sebagai maubiqah, satu lembah dalam neraka Jahannam. Waja'alna bainahum maubiqah, dan kami jadi antara mereka itu asnam, dan yang sembahnya itu dinding, tempat kebinasaan, satu padang dalam neraka. Jadi tuan-tuan, bukan sahaja dalam neraka itu Allah asingkan orang yang beriman dengan orang yang sembah berhala, bahkan di padang mahsyar sendiri Allah dah asingkan. Kan ketika mana berhimpun, apabila diarah untuk mengasingkan di antara orang beriman dengan orang yang tak beriman. Kan kita dah baca surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu adalah perintah Allah pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, wamtaz, supaya asingkan wahai orang-orang yang mujrim, wahai orang-orang yang melakukan dosa, yang tak beriman kepada Allah, kamu kena asingkan diri kamu daripada orang-orang yang beriman. Ayat yang seterusnya tuan-tuan adalah berkaitan dengan golongan yang tidak beriman. Ketika mana mereka duduk di padang mahsyar, mereka dah merasai dan mereka yakin bahawa mereka memang akan mendapat balasan yang buruk. Allah sebut wara'al mujrimun nar, dan telah lihat oleh segala orang kafir itu. Mujrimun, orang yang melakukan dosa. Di sini diterjemahkan orang kafir. Jadi, dan telah lihat oleh segala orang kafir itu, iaitu orang-orang yang melakukan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lihat apa? Akan neraka daripada jauh perjalanan.
selama 40 tahun. Ini dia sebut tentang sebuah hadis. Hadis sebut, innal kafira la yara jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir ini, mereka akan melihat neraka jahanam, apabila mereka diperlihatkan neraka jahanam, ketika itu fayazunnu anna muwaqi'atah. Mereka yakin bahawa mereka adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu min masiratin 400 sana. Perjalanan nak sampai ke neraka jahanam itu 40 tahun, mereka dah yakin mereka adalah penghuni ataupun mereka adalah orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Fazannu annahum muwaqi'uha. Fazannu ni perkataan zon. Kan kita ada sebut dalam bahasa Melayu apa? Suuzon, bukan Melayu, bahasa Arab tu. Tapi kita ada guna suuzon makna apa? Oh, tentu tak guna. Suuzon, buruk sangka. Husnuzon, baik sangka. Tapi zon mana apa? Sangka. Kan zon mana sangka. Jadi zon mana sangka? Perkataan zon, adapun zonnu dalam bentuk jamak, bentuk ramai, memberi maksud yakin. Dalam Al-Quran, perkataan zonnu adalah memberi maksud yakin. Fazannu annahum muwaqi'uha. Maka yakin mereka itu. Siapa mereka itu? Orang-orang mujrim ini, bahawa mereka itu jatuh dalamnya. Mereka yakin bahawa mereka merupakan penghuni api penghuni neraka jahanam. Walam yajidu anha masrifa. Dan tiada dapat mereka itu daripadanya tempat berpaling lepas daripadanya. Selepas mereka yakin mereka merupakan penghuni neraka, dan mereka juga yakin bahawa tidak ada jalan tempat untuk mereka menyelamatkan diri daripada api neraka. Itu tuan-tuan, keadaan balasan terhadap golongan mujrim, golongan musyrik, golongan yang menyekutukan Allah, golongan yang melakukan kederhakaan ataupun dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Dan sungguh telah kami nyata pada dalam ini Quran itu daripada jenis tiap-tiap segala misal bandingan, supaya terima pengajaran mereka itu. Allah sebut tuan-tuan, dalam sesungguhnya Allah telah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran bagi manusia ini, bagi kita ini, dengan berbagai-bagai contoh, min kulli masal, dengan banyak contoh supaya manusia ini ambil pengajaran, supaya kenal Allah. Sekecil-kecil contoh sampailah sebesar-besar contoh, kesemuanya Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, supaya kita manusia ini jadikan dia sebagai panduan, sebagai pengajaran. Tetapi kebanyakan manusia ini tuan-tuan tak ambil. Kan dalam surah Al-Baqarah Allah sebut tentang contoh, sekecil-kecil contoh, sekecil-kecil contoh. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah dia tak malu nak bagi contoh kepada manusia ini apa saja, termasuklah ba'udah, termasuklah apa Ustaz? Ba'udah, nyamuk ni kecil je lah, ataupun lebih besar, lebih hebat, lebih besar daripada ba'udah pun Allah boleh cerita, boleh bagi contoh, supaya manusia ini jadikan pengajaran. Sebab apa Allah sebut ba'udah, kata Ibn Katsir,
Kerana manusia kalau dia hidup semata-mata nak cari makan, sehingga dia lupa Tuhan, sehingga dia tak ingat Allah, dia tak tahu siapa patut disembah, dia tak kenal penciptanya, dia seumpama ba'ulah, dia seumpama nyamuk. Nyamuk hidup dia cari makan, tuan-tuan. Betul. Dan nyamuk apabila dia kenyang, perut tembun, iza sumina, apabila dia ditembunkan dengan darah, mati, dia pun mati. Umur paling lama nyamuk 7 hari. Manusia duduk sibuk cari dunia, makan. Ketika dia banyak harta, ketika itu Allah tarik nyawanya. Ketika itu dia mati, maka kehidupannya di atas muka bumi ini seumpama nyamuk. Tetapi perumpamaan seumpama ini Allah sebut fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, faya'lamun, mereka tahu annahul haqqu mir rabbih, ini perumpamaan dari Tuhan mereka yang patut dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar. Tetapi tuan-tuan, wa ammal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir ni, fayaqul, mereka akan kata, madza aradallahu bihadza masalah, apa yang Allah nak memang contoh-contoh yang seumpama ini. Jadi contoh-contoh yang seumpama ini banyak dalam Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran linnas min kulli masal, banyak contoh-contoh, tetapi tak ramai yang jadikan tauladan. Maka dengan contoh-contoh yang seumpama itulah yudillu bihi katsiran, ramai yang sesat, tetapi wa yahdi bihi katsiran, ada yang mendapat petunjuk daripada Allah, dan tidak ada yang sesat itu melainkan golongan yang pasti. Tuan-tuan, disebut di sini linnasi min kulli masal, banyak contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala bagi contoh di dalam Al-Quran, supaya apa? Supaya kita jadikan dia sebagai pengajaran. Al-Ankabut, kita baca surah Al-Ankabut, surah labah-labah, kan? Surah labah-labah, Allah sebut tentang labah-labah dalam Al-Quran ini, tuan-tuan. Nak habaq kepada kita bahawa siapa yang berlindung, siapa yang minta pertolongan, siapa yang jadikan selain daripada Allah itu sebagai Tuhan, dia seumpama labah-labah buat sarang dia, kan? Tuan-tuan tengok sarang labah-labah, ada tak bilik? Walaupun ada bilik, nampak? Nak habaq kata apa? Selemah-lemah perlindungan seumpama rumah labah-labah. Dia tak panggil rumah labah-labah, dia panggil sarang labah-labah, tetapi Al-Quran sebut rumah. Nak habaq kata apa? Rumah. Nak habaq kata manusia yang paling tak reti nak pilih Tuhan adalah seumpama mereka berlindung di sebalik sarang labah-labah. Wa masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, seumpama orang yang jadikan selain daripada Allah itu sebagai ikutan, sebagai pemimpin, sebagai Tuhan. Kama salil ankabut, seumpama labah-labah yang ittakhazat baitan, mereka buatkan sebuah rumah, iaitu sarang, betul? Dan sarang labah-labah ini merupakan selemah-lemah rumah. Jadi tuan-tuan, orang yang berlindung selain daripada Allah seumpama berlindung di sebalik sarang labah-labah. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui dan yakin bahawa sebenarnya Allah lah yang sebenarnya itu Tuhan. Jadi tuan-tuan, manusia apabila dengar Al-Quran dengan berbagai-bagai contoh yang diberikan oleh Al-Quran, manusia ini tak mau ambil juga. Sebab apa? Satu sifat yang tak elok yang ditunjukkan oleh iblis tadi kita baca tadi, telah ditiru oleh manusia. Iblis apabila diperintahkan oleh Allah, usjudu, sujudlah kamu, malaikat yang sujud, illa iblis tak sujud. Bermakna iblis bantah. Sifat bantah itulah yang ada pada kebanyakan manusia.
Allah sebut wa kanal insanu aksara syai'in jala. Sebab apa manusia ni tak mau ambil contoh-contoh Al-Quran sebagai panduan? Kerana wa kanal insan aksara syai'in jala, dan telah adalah manusia kafir itu sebanyak-banyak suatu perbantahan pada jalan yang batil. Dan adalah manusia, dan adalah kebanyakan manusia ini, mereka selalu jadalah, mereka selalu berbantah-bantah. Kan kita manusia ini bantah perintah. Yang keduanya, kita manusia ini bantah larangan. Dan yang ketiganya, manusia ini selalu membantah kebenaran. Kebenaran dibantah, larangan juga tak ikut, dan juga bantah apabila kita menerima bantahan. Tuan-tuan, tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan di atas muka bumi ini, kesemuanya rasul itu pasti akan dibantah. Begitu juga kita orang-orang yang melakukan kerja, meneruskan kerja Nabi ini juga pasti akan dibantah. Kerana kebanyakan manusia ini, mereka ambil sifat yang ada pada iblis, iaitu orang makhluk yang mula-mula bantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa pun bantah, tuan-tuan. Sayyidina Ali pernah menceritakan, Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, dia merupakan menantu Nabi. Sepupu pun sepupu, menantu pun menantu. Sayyidina Ali ni, apabila dia balik tidur di rumah pak mentua dia, balik tidur rumah Nabi, tuan-tuan. Jadi satu ketika, kata Sayyidina Ali, satu malam Nabi SAW main ketuk pintu rumah, pintu, dia sebut rumah ke bilik kan? Main ketuk pintu aku dan Fatimah. Maka Nabi tanya satu soalan, ala tusalliyani, adakah kamu berdua ni telah bangun sembahyang? Ulama kata bangun sembahyang sunat tahajud. Adakah kamu berdua ini bangun sembahyang? Apa jawab Sayyidina Ali? Jawab Sayyidina Ali, ya Rasulullah, innama anfusana biyadi khalqih, fa idza syaa an yab'athana ba'asna. Ini kata-kata bantahan. Tetapi bantahan berdasarkan kepada hujah, kan? Lah ni ramai orang yang cari hujah untuk membenarkan perbuatannya. Ini juga seumpama juga, tapi tak pada tahap tu. Apa kata Sayyidina Ali? Sesungguhnya diri kami ni, wahai Rasulullah, berada di bawah kuasa Allah. Jika Allah berkenan untuk membangkitkan kami, maka kami bangkit. Nampak? Memang tu ya. Kalaulah Allah nak kami bangun sembahyang, maka kami pun bangun. Jadi ini adalah kata-kata bantahan. Maka Nabi SAW dengar kata-kata tu, Nabi pun pi tak kata apa. Apabila Nabi pi tak kata apa, tiba-tiba Sayyidina Ali kata, aku dengar Nabi ini muawwalun yadribu fakhizahu. Aku dengar Nabi duk tepuk paha dia. Tepuk paha dia. Apa Nabi kata? Nabi baca ayat ni, wa kanal insan aksara syai'in jadalah. Manusia ni, kebanyakan manusia ni jadalah, bantah. Kan tu dah. Terus Sayyidina Ali pun dia kata macam tu, dikira sebagai bantahan, tuan-tuan. Terus kita berapa perkara yang bantah. Kan? Memang banyak, tuan-tuan. Walaupun kita tak sedar itu merupakan bantahan, tapi dia merupakan bantahan. Jadi tuan-tuan, sikap yang tak elok yang ada pada iblis itu ditiru oleh kebanyakan manusia, iaitu bantah. Apabila sebut tentang bantah, Nabi menegur bahawa bantah ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Nabi sebut, inna abghadar rijal ilallah al-aladul khisab. Semurka-murka lelaki di sisi Allah adalah al-aladul khisab, lelaki yang tersangat-sangat bantah. Tak boleh kata apa, semua bantah.
Sebab apa tuan-tuan? Orang yang ni dimurkai oleh Allah. Sebab bantah itu adalah hasil daripada sikap takabur. Iblis bantah perintah Allah kerana sombong. Takabur kepada Allah dengan huraiannya, aku tidak sepatutnya sujud patuh kepada Adam. Kerana Adam diciptakan daripada tanah. Sedangkan aku diciptakan daripada api. Mengikut fahaman iblis, api lebih mulia daripada tanah. Maka dia bantah. Jadi tuan-tuan, bantah tuan, jadalah ini adalah hasil daripada sikap takabur. Sebab itu takabur ni Nabi kata apa? Al-kibru batarul haq. Sombong ataupun takabur ini dia menolak kebenaran. Dia tahu dah benda tu benar, tapi dia tetap juga nak tolak. Orang ini adalah orang yang waram. Antara ciri orang yang menolak kebenaran ini adalah orang yang ghamtun nas, orang yang suka merendah-rendahkan manusia yang lain. Semua orang salah, dia seorang yang betul. Kalau tuan-tuan buka Facebook, tengok beberapa orang yang rajin komen orang ni, tuan-tuan tengok. Semua orang salah. Semua orang tak hati. Dia seorang yang hati. Orang yang suka merendah-rendahkan kelebihan yang ada pada orang lain. Dia juga adalah orang yang sombong, takabur, dan pasti dia akan menjadi seorang yang selalu membantah perintah, arahan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, makhluk pertama yang mula bantah adalah iblis. Jadi tuan-tuan, jangan ikut cara iblis, ikutlah bisikan para malaikat. Sebab malaikat adalah satu makhluk yang la ya'sunallah. Mereka tak pernah melakukan kederhakaan kepada Allah. Mereka akan buat segala apa yang diperintahkan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita manusia memang tak mampu nak buat macam malaikat. Sebab manusia dibekalkan nafsu. Tetapi manusia juga dibekalkan akal. Gunakan akal berpandukan wahyu untuk kita mengontrolkan nafsu supaya kita menjadi manusia yang mengikut perintah Allah melalui bisikan para malaikat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sirril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil alamin.